Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Encik Azlizam, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Yang dihormati Puan Syamsiah binti Mustafa, Guru Penolong Kanan Kurikulum. Yang dihormati Puan Nur Azian binti Othman, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Yang dihormati Encik Syarudin bin Ismail atau Saleh, Guru Penolong Kanan Co-Kurikulum. Yang dikasihi guru-guru serta para ibu bapa dan penjaga sekalian. Selamat datang diucapkan ke Taklimat Orientasi dan Transisi tahun 1 bagi sesi 2022-2023 Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Bagi memberkati majlis kita pada pagi ini, dipersilakan Ustaz Muhammad Fakhur Razi bin Ghazali untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Angkat tangan, kita nadahkan al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tamis-shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Ra'ufur Rahim, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu kerana dengan izinnya kami berada dan menghadiri program orientasi murid-murid tahun 1 sesi 2022-2023 pada hari ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya pada hari ini kami berhimpun demi kerana-Mu ya Allah. Kami berkumpul untuk mengisi seluruh hidup kami dengan keredaan-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, berkatilah usaha-usaha kami. Mudah-mudahan dengan usaha-usaha kami ini, anak didik kami akan menjadi murid yang cemerlang dan terbilang, murid yang disegani dan dihormati, sama ada dalam aspek akademik maupun kurikulum, seterusnya mampu melahirkan generasi murid yang berjaya di dunia maupun di akhirat. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan maklumat yang diberikan di minggu orientasi ini dapat memandu kami ke arah kecemerlangan diri yang lebih gemilang. Dan jadikanlah anak didik kami murid-murid yang sentiasa dahagakan ilmu pengetahuan dan sentiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk meningkatkan penetrasi pelajaran. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah merupakan fardu ain, wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimah. Janganlah engkau menjadikan murid kami hanya berpuas hati dengan apa yang kami perolehi dalam peperiksaan yang lalu. Ya Mudal Barakat, Ya Kashfal Gham. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat lemah lembut, dan muliakanlah kami dengan ketakwaan, dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fakhur Razi. Majlis pada pagi yang berbahagia ini akan dimulakan dengan ucapan daripada Tuan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bertam Putra, Encik Azlizam bin Saleh. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Teacher Nurul Hasni yang mengepalai taklimat kita pada pagi ini. Terima kasih juga kepada Ustaz Muhammad Fakhur Razi bin Ghazali yang memimpin bacaan doa. Harapan pihak sekolah agar
perjalanan taklimat dan perjalanan hari-hari di SK Bertam Putra bersama warga SK Bertam Putra berjalan dengan lancar dan mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Barisan pentadbiran, guru penungkanan pentadbiran Puan Samsyah binti Mustafa, untuk mengetahui semua ibu bapa, Puan Samsyah baru berkhidmat di sekolah kita bermula 7 Mac dan pada minggu ini masih menjalankan di sekolah lamanya sebab menggantikan PKP kita Puan Hajah Khalizan yang telah berpencen sebelum ini. Penungkanan haiwan murid yang bertanggungjawab bersama-sama dengan barisan guru yang ada, Puan Nur Razian binti Osman, barisan rakan-rakan guru yang saya sayangi sekalian, ibu bapa, waris, penjaga anak-anak tahun 1 sesi 2022-2023 untuk Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Assalamualaikum, selamat pagi, salam putranian hebat. Okey, jadi itu adalah antara tagline yang ada di SK Bertam Putra. Saya faham, tapi saya kena bagi tahu juga untuk para ibu bapa waris yang ada. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua waris yang memilih SK Bertam Putra sebagai tempat untuk anak-anak, tuan-tuan dan perempuan menimba ilmu. Ya. Untuk pengetahuan semua, kita ada 18 kelas sahaja. 18 kelas PDP. Dan untuk sesi 2022-2023 ni, kita ada 15 kelas aliran perdana yang melibatkan tahun 1 hingga tahun 3. Dan 2 kelas pra-sekolah. Jadi, tuan-tuan boleh dapat gambaran dah bagaimana keadaan sekolah kita pada sesi 2023-2024. Saya tak mau cakap itulah. Mungkin kita akan berlaku 2 sesi tahun depan. Sebab apa? Ramai yang nak masuk SK Bertam Putra. Sebab mungkin memudahkan dan sebagainya. Untuk mengetahui semua ibu bapa yang ada di sini, SK Bertam Putra sebenarnya untuk penduduk komuniti Bandar Putra Bertam dan Mekah Sahari sahaja. Tetapi kalau kita tengok sekarang, kepadatan penduduk cukup tinggi di sini. Mekah Sahari pun sedang, Fasa 2 pun duk naik lagi, Saintek duk naik, Sentia, Fontin pun duk naik. Jadi ramai yang masuk. Dan duduk di Bertam Perdana pun nak masuk SK Bertam Putra. Dapat gambaran kan tuan-tuan dan perempuan? Jadi ada pertanyaan sebelum ni, kelas kafar. Ada yang personal saya pun ada. Pasal apa tak buat? Bukan itu kuasa saya jika ada kelas kosong. Jadi untuk bertahan semua ibu bapa, kelas kafar di SK Bertam Putra nampak gayanya tak akan terjadi ya, sebab kita tak ada kelas. Jadi hanya yang terdekat ada di SK di Kampung Tok Bedu dan di Masjid Abdullah Fahim. Bertam Perdana pun dia tak ada. Saya tak nak bandingkan dengan sekolah lain lah. Kita tengok di sekolah kita. Bertam Perdana pun buat di Masjid Abdullah Fahim. Okey. Sekolah merupakan sebuah institusi membina insan cemerlang berdasarkan falsafah pendidikan kebangsaan dan wawasan kerajaan kita ke arah melahirkan. Ini tujuan utama anak-anak kita sekarang untuk menjadi, selepas habis tamat di sekolah rendah nanti, insya-Allah menjadi seorang yang lebih berguna dan bermanfaat untuk diri, untuk keluarga, untuk masyarakat dan untuk negara. Itu yang tujuan sekarang. Dan sekolah yang berkualiti serta persekitaran yang berkesan. Tuan-tuan dan perempuan
Yang ni saya dah cakap dekat waris tahun 2, tahun 3 sebelum ini. Tahun 3, waris tahun 3 pernah bersemuka dengan saya. Waris tahun 2 sesi depan tak pernah bersemuka dengan saya, kecuali ada beberapa orang yang hadir ke sekolah untuk berjumpa dengan pentadbir dan cikgu-cikgu. Itu pun datang ke pejabat dengan keizinan guru besar dan sebagainya baru boleh berjumpa. Okey? Apabila murid-murid berada di tahun 1, mereka dipastikan agar menguasai faktor 4M. Dulu 3M lah, zaman kita, zaman saya. Zaman tuan-tuan mungkin 4M saja. Membaca, menulis, mengira. Sekarang menakul. Maksudnya macam mana dia nak membawa perubahan diri dia di dalam kehidupan yang sebenarnya. Okey? Murid-murid ditaksir. Ini pun ditekankan oleh pihak PPD, JPN dan juga KPM. Melalui pentaksiran bilik darjah dengan ringkasnya PBD. Jadi anak-anak kita tahap 1 tak ada peperiksaan berformal, tak ada peperiksaan formal. Hanya pentaksiran bilik darjah. Dan pentaksiran ini ada 6 tahap penguasaan, iaitu 6 TP orang panggil. 1, 2, memang kalau kita cakap nak mudah, paling lekeh 5, 6 paling hebat. 3, 4 yang sederhana saja. Maksudnya yang pertama dan kedua tu boleh buat saja. Yang 3, 4 tu boleh buat dan boleh berkongsi. Yang 5, 6 tu boleh buat, boleh berkongsi dan boleh juga mengaplikasikan dalam kehidupan masing-masing. Okey. Bermula 16 Mac 2020. Sehingga kini kita menghadapi dugaan yang besar, iaitu pandemik COVID-19. Dalam situasi tersebut, pendidikan juga terlibat dan kita melalui satu fasa pendidikan norma baharu. Berbagai cabaran yang perlu dihadapi dalam keadaan yang tidak menentu ini. Walau bagaimanapun, sekolah sentiasa bergerak. Bermula dengan pembelajaran secara PDPR. Guru-guru, saya faham, ada waris yang ibu bapa yang sebagai seorang pendidik pun ada dalam ni. Kita tak pernah mengalami latihan khusus. Untuk mengetahui semua, saya faham, ada ibu bapa yang seorang pendidik pun ada dalam ni. Dulu kita bermula dengan PDPR secara online. Jadi, semua guru tak ada latihan khusus tentang PDPR. Semua menjadi sejarah dalam kehidupan masing-masing. Kita sebagai waris pun, saya sebagai waris, tuan-tuan sebagai waris pun, yang ada anak bersekolah, tak pernah mengalaminya. Anak kecil tak ada handset, jadi ada handset pun ada yang itulah. Persekolahan akan bermula 21 Mac nanti. Bermula nanti ada talimat nanti diberi. Bermula 21 Mac nanti. Okey. Saya rasa ibu bapa cukup bimbang. Okey. Anak tak dapat hadir ke sekolah untuk orientasi. Betul tak kan? Semua. Jadi berilah kepercayaan kepada pihak sekolah. Yang ni lah saya cakap pada waris tahun 2 sekarang. Dia berbagi kepercayaan. Dan untuk pengetahuan semua, bila hadir ke sekolah waris, kenderaan ibu bapa mestilah diparkir di luar kawasan sekolah. Bukan apa? Untuk tujuan keselamatan. Kita takut anak-anak kita berkeliaran tanpa pengetahuan warga sekolah kebangsaan Bertambah Putra. Itu sebabnya. Kenderaan yang dibenarkan masuk hanya kenderaan daripada PPD, JPN dan warga SK Bertambah Putra sahaja. Okey? Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya kata tadi, berilah kepercayaan kepada sekolah untuk memastikan anak-anak kita terjaga, terbela. Once kita sebagai parent yakin pada sekolah untuk lepaskan anak-anak kita, bagilah kepercayaan. Okey.
Segala pertanyaan akan dijawab selepas ini. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, saya nampak ada pertanyaan. Okey, kita teruskan agenda kita. Jadi, pembelajaran sesi bersemuka akan bermula pada 21 hari bulan nanti dan kita akan mengalami 4 minggu transisi. Okey, 4 minggu transisi iaitu ada 2 fasa. Fasa persediaan 2 minggu, fasa fasa apa satu lagi, tak ingatlah, 2 minggu dan akan berakhir insya-Allah pada 15 April. Dan selepas tu baru kita bermula dengan pengenalan tentang kurikulum. Okey. Bapa harap bertabah, sabar, hadapi situasi keadaan ini dengan sebaiknya. Kerjasama semua amat pihak sekolah perlukan dalam membantu perkembangan anak-anak. Dan nanti ada slide nanti akan dibentangkan oleh pelongkanan takbiran saya ataupun guru penyelaras transisi. Segala perubahan kemungkinan akan berlaku. Ni take note lah Aris. Dalam grup saya tengok ada banyak pertanyaan. Saya faham ramai yang anak yang mula sekali bersekolah. Memang saya faham. Maksudnya teruja, beria-ia sangat, kan? Untuk memastikan anak-anak kita berada di sekolah yang baik dan terbaik, insya-Allah. Jadi itulah saya kata tadi, kita tujuan sekolah untuk melahirkan kemenjadian murid dan memastikan sekolah berkualiti dengan persekitaran yang berkesan. Kita nampak cantik di luar sekolah kebangsaan Bertam Putra. Kalau kita dapat bersama-sama, kita akan tahu ada kekurangan yang ada lagi di sekolah kebangsaan Bertam Putra. Sekolah baru yang banyak perlu dibina, yang banyak perlu diadakan kemudahan infra, kemudahan PDP dan sebagainya. Ini makluman awal pihak sekolah pada waris yang ada. Okey? Dan kemudahan semua juga sekali lagi, kita terdapat lebih kurang 210 waris anak bersekolah di SK Bertam Putra. Dan daripada 290 yang memohon, daripada 290 yang memohon, kita pilih 210 saja. Kan? Tak siap guru besar kena maki dan sebagainya. Orang maki tu bukan orang Bandar Putra Bertam. Orang luar nak masuk ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan betul ni, terpilih antara insan-insan yang terpilih. Jadi bila anak-anak tuan-tuan terpilih di SK Bertam Putra, berilah kepercayaan pada pihak sekolah. Saya tak mahu sebagai mentadbir, sebagai pemegang amanah, kepala, kalau orang Indonesia kata kepala apa? Kan? Sebagai kepala di sebuah organisasi atau waris yang tak maulah, kan? Yang suka memperkatakan membanding dengan sekolah yang lain. This is Bertam Putra. Jika kita baik masukkan anak di sini, berilah kepercayaan kepada sekolah kebangsaan Bertam Putra. Okey? Terima kasih. Salam kasih sayang daripada saya, Azizam bin Saleh, Guru Besar SK Bertam Putra. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan yang diberikan sebentar tadi. Seterusnya, kita akan ke agenda selanjutnya, iaitu sesi suai kenal barisan pentadbir dan guru-guru kelas tahun 1 sesi 2022-2023 untuk Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Ini adalah barisan pentadbir untuk Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Okey, pertama sekali adalah Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bertam Putra iaitu Encik Azliza bin Saleh. Yang kedua adalah penolong kanan pentadbiran Puan Syamsyah binti Mustafa. Seterusnya adalah penolong kanan hal ehwal murid Puan Nur Azian binti Othman. Dan pentadbir yang terakhir adalah penolong kanan co-kurikulum iaitu Encik Syarudin bin Saleh atau Ismail. Seterusnya adalah barisan guru-guru kelas tahun 1. Mohon untuk guru kelas switch on kamera masing-masing apabila nama disebut. Okey, yang pertama seperti yang tertera di slideshow, guru kelas yang pertama adalah guru kelas 1 Ibnu Abbas iaitu Cik Nurul Hasni binti Mak Saad.
Yang kedua adalah guru kelas 1 Ibnu Battuta, Encik Izzuan bin Muhammad. Yang ketiga adalah guru kelas 1 Ibnu Khaldun, Encik Muhammad Afiqi bin Jamaluddin. Yang seterusnya adalah guru kelas 1 Ibnu Rushdi, Puan Nurwanisha binti Ahmad. Seterusnya adalah guru kelas 1 Ibnu Sina, Puan Nurazila binti Ramli. Dan yang terakhir adalah guru kelas 1 Ibnu Yunus, Puan Siti Fatimah binti Abdul Latif. Okey, begitulah tadi senarai barisan guru kelas bagi tahun 1 sesi 2022-2023. Sebarang masalah berkaitan, para waris boleh berhubung dengan guru kelas anak jagaan masing-masing. Berkenaan dengan program transisi, ia adalah bertujuan untuk membantu pelajar baru menghadapi perubahan dalam keadaan transisi dan pendidikan tidak formal di rumah atau di prasekolah ke arah pendidikan yang lebih formal di tahun 1 sekolah rendah. Okay. Kemudian pelajar berpeluang untuk merasai pengalaman baru berada dalam kawasan persekitaran sekolah yang ceria dan kondusif yang telah disediakan untuk mereka. Dan tujuan transisi ini juga adalah untuk menyediakan dan membantu murid-murid untuk menyesuaikan diri dengan situasi persekitaran, guru-guru, kawan baru dalam masa yang singkat. Seperti yang disebut oleh Tuan Guru Besar tadi. Okay. Kemudian tujuan transisi ini juga adalah untuk menarik minat murid untuk berasa seronok untuk datang ke sekolah untuk belajar. Okay. Transisi tahun 1 untuk sesi 2022-2023 ni akan dijalankan selama 4 minggu. Dia bermula daripada 21 Mac sehinggalah 15 April 2022. Sepanjang minggu transisi, selama 4 minggu ni, murid cuma perlu membawa fail untuk masukkan modul murid, alat tulis, pensel warna, gunting dan gam. Jadi sepanjang 4 minggu ni, ini adalah senarai alatan yang murid perlu bawa ke sekolah setiap hari. Baik. Sekarang dijemput penolong kanan hal ehwal murid Puan Nur Azan binti Uthman untuk menyampaikan taklimat berkenaan dengan peraturan sekolah. Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada pengurusi majlis. Assalamualaikum dan selamat pagi. Yang berusaha Encik Azlizam bin Saleh, Guru Besar SK Bertam Putra, Puan Samsiah binti Mustafa, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Syarudin bin Ismail, Penolong Kanan Co-Curriculum, guru-guru ahli jawatankuasa program orientasi 2022 serta ibu bapa murid tahun 1. Baik, sebelum cikgu meneruskan taklimat berkaitan dengan peraturan sekolah dan hal ehwal murid, ada sedikit, ada 1-2 perkara yang cikgu nak maklumkan terlebih dahulu. Yang pertamanya, cikgu ingin mohon maaf atas segala kekangan serta kekurangan menguruskan pendaftaran serta kemasukan anak-anak tuan-tuan dan perempuan ke SK Bertam Putra. Yang ni perempuan kena faham bahawa cikgu terpaksa menguruskan 210 orang murid tahun 1. Jadi berbanding dengan tuan-tuan dan perempuan yang menguruskan seorang saja anak masuk ke tahun 1. Jadi banyaklah kesulitan, kekangan. So cikgu mohon maaf. Okey. Yang keduanya, segala soalan-soalan tu nanti guru besar atau pihak pentadbiran akan jawab pada sesi soal jawab di akhir taklimat nanti. Baik, seterusnya. Okey, bahagian hak ehwal murid berkaitan dengan peraturan sekolah. Tuan-tuan dan puan sila rujuk slide yang tersebut di atas, iaitu waktu persekolahan bagi murid tahun 1 murid-murid SK Bertam Putra lah. Okey, hari Isnin dan Selasa murid tahun 1 akan pulang pada pukul 1.10 pagi. 1.10 petang, maaf. Duk tengok 7.30 pagi tu. Okey, loceng pertama akan dibunyikan pada pukul 7.30 pagi. Okey, lewat daripada itu kita akan kunci pintu gate. Okey, waktu balik pada pukul 1.10 petang. Hari Rabu dan Khamis pada pukul 12.40 petang. Hari Jumaat pada pukul 12.10 tengah hari. So ini untuk tahun 1 secara umumnya. Bagi anak-anak tahun 2 dan 3, tuan-tuan tengok rujuk sendiri di jadual tu ya. Okay. Tapi cikgu nak maklumkan, janganlah datang ambil lewat sangat. Ni ada waris datang ambil sampai pukul 2 petang.
Cikgu-cikgu pun nak balik juga. Ya. So jangan lewat sangat. Okey, seterusnya cikgu nak maklumkan mengenai pakaian seragam sekolah. Okey. Pakaian seragam sekolah ni daripada zaman tuan-tuan dan perempuan belajar pun memang begitulah aturan dia, peraturan dia. Okey, bagi murid sekolah rendah lelaki, okey, sekiranya berseluar pendek atau berseluar panjang mestilah warna biru tua, itulah navy blue, dan kemeja lengan pendek berwarna putih, di mana SK Bertam Putra telah menetapkan bahawa anak-anak ini akan memakai tali leher untuk murid lelaki, ya. Tali leher tu nanti akan boleh dibeli di kedai buku. Baik, sekiranya bertali pinggang, elok sangatlah bertali pinggang sebab kadang-kadang anak kita ni kurus, slim. Jadi seluar tu melurut. Melurut ke bawah, baju kemeja putih terkeluar. Jadi bolehlah beli. Sekiranya bertali pinggang, hendaklah yang kepalanya tidak besar dan tidak berhias. Okey, jadi paling mudah sekiranya pergi beli uniform di kedai Wahab ke, di T-Rex ke, minta tali pinggang warna biru gelap. Memang ada dijual, ya, untuk murid sekolah rendah. Okey, tali pinggang warna biru gelap. Okey, bagi anak-anak kita yang perempuan, okey, bagi yang bukan beragama Islam, memakai pinafore tunik warna biru tua, dan labuhnya hendaklah sampai ke lutut, bukan atas lutut, sekiranya ada lah yang bukan beragama Islam. Setakat ni kita belum ada lagi untuk murid tahun 1. Okey, bagi anak-anak beragama Islam, berbaju kurung dan berkain sarung, baju kurung putih biasa, kain sarung biru gelap. Okey, dan sekiranya anak-anak ini memakai tudung atau mini telekung, tudung tu hendaklah yang berbentuk segitiga, okey, segitiga 2 lapis, dan bukan putih kain lekra yang ada awning tu. Itu bukan peraturan sekolah. Ini bukan peraturan SK Bertam Putra, ini peraturan semua sekolah, peraturan KPM. Okey, jadi sekiranya anak-anak kita bertudung, hendaklah tudung segitiga warna putih yang 2 lapis. Okey, seterusnya boleh rujuk kepada gambar pakaian seragam sekolah yang dilampirkan. Okey. Baik. Berkaitan dengan pemakaian kasut dan stokin oleh murid sekolah rendah atau sekolah menengah yang telah diwartakan iaitu melalui SPI bilangan 4 tahun 2020. Okey. Pihak sekolah diberi pilihan sama ada anak-anak memakai kasut hitam ataupun kasut putih. Okey, dan telah pihak sekolah juga kepengurusan sekolah telah membuat ketetapan pada peringkat awal sekolah dibuka bahawa anak-anak SK Bertam Putra akan memakai kasut berwarna hitam dan berstokin hitam. Okey. Seterusnya, ini soalan panas tiap-tiap tahun. Kedudukan rencana sekolah. Seperti yang guru besar sebut tadi, jangan bandingkan sekolah kita dengan sekolah lain. Okay, SK Bertam Putra ada acuan dia sendiri. Begitu juga dengan sekolah lain. Jika diikutkan, kedudukan rencana dan tanda nama sekolah ni tidak ditetapkan oleh KPM. Okay, walau bagaimanapun, pihak sekolah telah membuat ketetapan untuk kelihatan lebih kemas bahawa bagi anak lelaki yang memakai kemeja, tuan-tuan tengok ya, lencana sekolah dijahit di atas sekali, diikuti dengan tag nama dan poket. Maksudnya tuan-tuan dan perempuan tidak boleh jahit lencana di atas poket. Pada poket itulah kedudukannya di atas. So pada peringkat ini sebab name tag tu belum siap, belum lagi ditempah sebab kita menunggu kemasukan murid. Jadi tinggalkan sedikit ruangan antara bila tuan-tuan perempuan jahit lencana dengan poket tu. Sebab name tag akan dijahit di bahagian bawah lencana. Okey. Baik. Dan yang ini juga penting iaitu potongan rambut. Seterusnya berkaitan dengan potongan rambut murid lelaki.
Okey, ni juga mengikut SPI bilangan 2 tahun 1976. Agaknya tuan-tuan masa tu pun tak lahir lagi. Okey. Baik, potongan rambut ni tidak berubah. Okey, tiada perubahan yang dibuat oleh KPM berkaitan dengan potongan rambut ini. Dengan cara lain, maksudnya anak-anak lelaki tidak boleh datang ke sekolah dengan kepala botak licin. Okey. Tidak juga boleh datang ke sekolah dengan jambul maupun ekor di belakang rambut. Okey. Untuk tidak lari daripada keliling ni, lebih mudah sekiranya tuan-tuan bawa anak ke kedai gunting rambut, minta potong nombor 3. Okey, pergi ke kedai gunting rambut untuk anak lelaki, potong nombor 3. Sangat mudah. Tak akan kena tegur, tak akan kena diberi amaran. Okey, nanti isu je. Baik, Menteri KPM kata rambut panjang datang sekolah tak apa. Itu masa pandemik tuan-tuan dan perempuan. Sekarang kita dah waktu endemik. Kedai gunting rambut dah buka, jadi sila gunting rambut anak-anak sebelum sesi persekolahan bermula. Baik, seterusnya berkaitan dengan rambut anak murid perempuan bagi yang tidak bertudung, ya, bagi yang tidak memakai tudung. Okey. Murid perempuan rambut yang tidak mencecah collar baju ataupun collar leher baju kurung tu lah. Okey. Bagi yang melepasi collar baju, rambut hendaklah diikat. Okey. Didendan. Baik, hanya menggunakan aksesori atau getah rambut berwarna putih, hitam atau biru gelap. 3 warna saja yang diterima. Kalau cekak rambut pun putih tanpa ribbon-ribbon, tanpa gambar kartun apa-apa tu. Putih, hitam, biru tua. Okey, sangat penting. Baik. Yang ni perlu ambil perhatian lah. Okey. Bagi murid yang tidak hadir ke sekolah. Alright. Jika anak tuan-tuan dan perempuan tidak hadir ke sekolah pada hari yang tersebut, sila maklum pada guru kelas dalam grup kelas masing-masing. Itu yang pertama, tindakan tuan-tuan dan perempuan. Baik, sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan sakit, hendaklah diserahkan sijil cuti sakit atau surat makluman pada hari berikut atau bila anak hadir ke sekolah. Okey. Hari tak hadir, maklum dalam grup. Bila hadir, kena bawa sijil cuti sakit ataupun surat makluman waris. Okey. Kegagalan tuan-tuan dan perempuan untuk menyerahkan sijil cuti sakit ataupun surat makluman akan diambil kira sebagai ponteng. Okey. Akan diambil kira sebagai ponteng. Okay, surat amaran akan dikeluarkan berdasarkan jadual yang berikut. Okey. Ini sekiranya tuan-tuan dan perempuan tidak beri apa-apa makluman. Okey, jadi amaran pertama akan dikeluarkan selepas 3 hari tidak hadir berturut-turut. Kecuali sakit dan ada surat makluman. Okey, surat amaran kedua selepas 7 hari. Dan amaran terakhir ialah 7 hari selepas amaran yang kedua tu. Okey, tuan-tuan boleh baca sendiri, tapi yang penting cikgu tegaskan mesti ada surat makluman atau sijil sakit. Okey, seterusnya cikgu nak maklumkan bahawa semua murid di sekolah bantuan kerajaan adalah dilindungi di bawah skim insurans murid sekolah berkelompok. Okey, berkelompok. Tak perlu bayar apa-apa, percuma saja KPM bagi. Okey. Dan pada masa yang sama, sekiranya anak tuan-tuan dan perempuan datang ke sekolah
menaiki bas sekolah yang berdaftar dengan JPJ. Anak tuan-tuan dan perempuan juga dilindungi oleh skim insurans murid sekolah SPAD. Okay. Yang hadir ke sekolah menaiki van berdaftar sahaja yang dilindungi oleh SPAD. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena tanyalah bagi anak yang pergi transit, yang van transit ambil di sekolah tu, adakah mereka berdaftar dengan JPJ. Jika tidak, anak tuan-tuan dan perempuan hanya dilindungi oleh skim insurans berkelompok. Okay, slide yang seterusnya lah yang cikgu nak sebut. Baik. Skim insurans kemalangan berkelompok ni hanya dimanfaatkan apabila anak-anak dimasukkan ke hospital baru boleh claim insurans, sebab dia perlukan sijil keluar ward. Okay, keluar ward. Kematian, kecacatan kekal ataupun kos pengebumian. Okay, yang tu yang dilindungi oleh skim insurans kelompok. Okay, tuan-tuan boleh baca 24 jam sehari, 365 hari setahun. Okay. Baik, dia adalah kemalangan lah. Sebab tu dia kata skim takaful kemalangan. Okay. Seterusnya ini penting berkaitan dengan kehadiran anak-anak tuan-tuan dan perempuan ke sekolah, iaitu sistem sasiah diri murid 2.0. Okay. Sistem ini ada untuk pantau disiplin anak-anak, iaitu dari segi kehadiran dan juga kes-kes di sekolah. Okay. Kemudian tetapi ditambah baik juga apabila anak-anak melakukan berkelakuan baik, amalan baik. Guru-guru kelas dan guru mata pelajaran boleh juga melaporkan amalan baik anak-anak tuan-tuan dan perempuan ke dalam sistem untuk diberi penganugerahan pada akhir tahun. Okey. Berkaitan dengan sistem sasiah diri murid tadi, ada 3 jenis kesalahan yang dikategorikan, iaitu kesalahan berat, kesalahan sederhana dan kesalahan ringan, dan juga jenis hukuman yang pihak sekolah boleh berikan atau kenakan ke atas anak tuan-tuan dan perempuan. Dan jenis-jenis apakah kesalahan yang dimasukkan dalam kategori yang tersebut, tuan-tuan boleh bacalah pada slide yang seterusnya. Okay, untuk kesalahan 3 jenis kategori itu, ada jenis-jenis kesalahan yang berkaitan. Okey, tuan-tuan dan perempuan, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia ada memberi bantuan, beberapa jenis bantuan untuk anak-anak yang bersekolah di sekolah bantuan kerajaan, iaitu skim pinjaman buku teks. Okay, skim pinjaman buku teks layak kepada semua warga negara Malaysia. Okay. Kemudian bantuan rancangan makanan tambahan dan program susu sekolah, di mana di sini ada had kelayakan dia. Okay. Dan yang biasa seterusnya ialah kumpulan wang amanah pelajar miskin atau KUAM, lebih terkenal dengan nama KUAM, itu juga ada had kelayakan dia. Dan bantuan khas awal persekolahan yang insyaAllah anak tuan-tuan dan perempuan akan yang layak akan terima, iaitu pendapatan keluarga 3,000 ke bawah. Okay. Dan akhir sekali yang berkaitan dengan sekolah rendah ialah allowance murid berkeperluan khas, iaitu pemegang kad warga negara Malaysia, pemegang kad OKU. Yang tu layak. Okey. Okey. Itu yang daripada kementerian, daripada KPM. Baik. Daripada NGO, tuan-tuan dan perempuan juga layak untuk memohon dari zakat. Okey, zakat yang tu tuan-tuan dan perempuan kena urus sendiri. Cuma ambil surat pengesahan pelajar saja daripada sekolah. Segala borang ambil di pusat zakat, urus sendiri, dia hantar di pusat zakat. Begitu juga dengan bantuan daripada JKM. Okay, bantuan daripada JKM, e-kasih, tuan-tuan dan perempuan kena ambil sendiri borang di Jabatan Kebajikan Masyarakat di Wisma Persekutuan apabila dibuka kelab untuk pendaftaran. Surat pengesahan pelajar boleh datang ambil di sekolah. Okay. Lain-lain bantuan NGO akan disampaikan dari semasa ke semasa
mengikut kelayakan anak murid kita. Alright. Setakat ni faham ya? Apa-apa soalan cikgu sebut tadi, pada akhir sesi boleh type dan tanya di situlah. Okey. Ya. Seterusnya kita akan edarkan ada bahan edaran yang kita guru-guru kelas telah masukkan dalam plastik mengikut kelas yang tuan-tuan boleh datang ambil selepas tamat sesi taklimat ni sehingga hujung minggu lah, tak kira lah. Bahan edaran tu kita akan letak di pondok pengawal, boleh ambil bila-bila masa. Okey, bahan edaran yang terdapat dalam plastik tersebut yang pertama ialah borang kebenaran ibu bapa penjaga pelaksanaan ujian kendiri COVID-19. Okey, kita perlukan kebenaran ibu bapa ni kerana mengikut giliran ada murid-murid yang akan diberi test kit untuk dibawa pulang dan tuan-tuan dan perempuan jalankan test tu di rumah dan pulang balik slip kepada guru kelas keesokan harinya setiap minggu, tapi kita rotation lah ya, ikut giliran, bukanlah murid yang sama setiap minggu. Okey, jadi tuan-tuan kena lengkapkan tanda tangan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju. Okey. Seterusnya bahan edaran yang kedua ialah borang bantuan bersepadu, borang bantuan persekolahan yang tuan-tuan kena isi iaitu borang BP1. Bahagian BP1 hendaklah diisi oleh semua waris, kemudian disertakan dengan dokumen-dokumen yang diperlukan. Ada dicatatkan di situ ya, dokumen yang diperlukan. Okey. Terutama sekali payslip lah. Payslip hendaklah payslip yang terkini. Februari atau Januari. Itu bagi yang bekerja dan ada payslip atau slip gaji. Bagi ibu bapa yang tiada slip gaji atau bekerja sendiri, bahagian PB1, borang PB1 hendaklah diisi juga dengan lengkap. Tetapi okey, tuan-tuan dan perempuan menggunakan borang PB2 iaitu borang pengesahan pendapatan dan hendaklah disahkan oleh pejabat adun ataupun penghulu. Okey, PB2 adalah untuk waris yang tiada pendapatan yang bekerja sendiri dan tiada payslip. Okey, borang ni hendaklah disahkan, sekali lagi cikgu ulang, oleh disahkan di pejabat adun ataupun di pejabat penghulu. Okey. Bahan edaran yang seterusnya ialah kad pemeriksaan pergigian, perkhidmatan pemeriksaan pergigian. Okey. Kad ni tuan-tuan dan perempuan cuma isi bahagian A sahaja. Okey. Bahagian A saja iaitu maklumat am. Okey. Kotak yang bahagian atas tu tahun, nombor pendaftaran, darjah, tingkatan akan diisi oleh guru kelas. Tuan-tuan dan perempuan isi bahagian A sahaja. Okey. Dan bahagian B. Dan bahagian B iaitu sekiranya anak ada sakit jantung ke, alergi ke, kalau ada tanda right, kalau tiada tanda pangkah. Ya? Okey. Dan akhir sekali yang ni okey. Bahan edaran yang keempat ialah senarai buku tulis. Senarai buku tulis yang mesti dibeli di kedai buku telah tercatat tarikh kedai buku dibuka ialah pada minggu hadapan bermula pada hari Rabu hingga Jumaat. Rabu hingga Jumaat. Rabu hingga Sabtu. Minta maaf. Ya, Rabu hingga Sabtu. Okey. Rujuk senarai itulah. Okey.
Dan edaran yang seterusnya ialah yang terakhir sekali, senarai barang keperluan. Kita tak ada yuran. Okay, yuran sekolah telah dimansuhkan, jadi yang ini ialah senarai barang keperluan. Senarai barang keperluan ni pembayaran dibuat kepada guru kelas. Ikut juga tarikh tu. Okay, tuan-tuan dan puan, ikut juga tarikh tu, tahun 1 pada hari Rabu, tahun 2 pada hari Khamis dan tahun 3 pada hari Jumaat. Saya tahu soalan dia, cikgu tak boleh ke datang sekali? Sebelum tuan-tuan tanya, cikgu jawab. Kita nak mengelakkan kesesakan sebab tuan-tuan kena masuk ke kawasan sekolah mengikut SOP. Tuan-tuan masih lagi kena scan MySejahtera walaupun tak perlu scan suhu. Okay? Dan penjarakan fizikal kena ada. Jadi kalau semua tahun 1, 2, 3 datang serentak, tiadalah. Sekejap ni. Okey, kita tunggu sebentar sementara penolong kanan hal ehwal murid login masuk semula. Okay. Alright. Maaf itu tanda awal suruh cikgu berhenti bercakap. Okey, dan yang tu yang terakhir sekali iaitu bahan edaran untuk bayaran keperluan. Okey tuan-tuan dan puan. Dan akhir sekali, okey, yang ni lah bahan edaran yang akan ditinggalkan di pondok guard. Ya, bahan edaran yang akan ditinggalkan di pondok guard. Dalam tu juga ada satu kertas stiker yang telah mengikut kelas, tapi ibu bapa waris hendaklah menulis nama anak sendiri dan dilekatkan sama ada di tudung ataupun di kemeja sekolah pada hari pertama persekolahan supaya mudah bagi guru kelas untuk himpun dan cari anak murid mereka. Okay? Jadi kalau ikut betul-betul okay. Kemudian untuk makluman tuan-tuan dan puan, akhir sekali senarai nama dan link untuk masuk ke grup kelas anak-anak tuan-tuan dan puan akan dimasukkan ke dalam grup Telegram kita setelah selesai semua ni. So harap bersabar. Okay, terima kasih. Okey, terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Azia binti Othman atas makluman yang disampaikan sebentar tadi. Sekarang marilah kita sama-sama menonton tayangan video pematuhan SOP di sekolah yang telah disediakan. Mohon untuk semua hadirin memberikan perhatian penuh semasa video ditayangkan. Terima kasih.
Okey, seterusnya terdapat beberapa maklumat penting untuk para ibu bapa dan penjaga sekalian. Okay, yang pertama, mohon untuk semua ibu bapa dan penjaga untuk cakna dengan makluman yang disampaikan dalam grup Telegram sekolah. Ini kerana maklumat-maklumat penting akan disampaikan dalam grup Telegram. Jadi mohon sangat-sangat kepada para waris untuk sentiasa tengok maklumat yang disampaikan di Telegram sekolah tersebut. Okey, kedua, mohon ibu bapa dan penjaga untuk join grup Telegram mengikut kelas anak masing-masing. Okay, link untuk grup Telegram kelas akan diberikan dalam grup Telegram sekolah selepas tamat majlis ini. Okay. Yang ketiga, bahan edaran yang dimaklumkan oleh penolong kanan hal Ewan Murid Puan Nur Azia binti Uthman tadi, senarai bahan edaran boleh diambil bermula pada hari ini selepas tamat majlis. Okey, seterusnya gambar. Okey, mohon para waris untuk sediakan 2 keping gambar murid berukuran pasport. Okey, setiap gambar yang disediakan perlu ditulis nama penuh anak di bahagian belakang gambar. Pastikan gambar diletakkan dalam plastik bahan edaran yang diberi. Okey, jadi bahan edaran yang akan diberikan dalam satu folder plastik. So mohon untuk letak gambar dalam plastik tersebut. Kemudian bawa semua bahan edaran yang telah lengkap diisi pada hari pertama persekolahan untuk diserahkan kepada guru kelas anak masing-masing. Okey. Dengan berakhirnya makluman itu tadi, maka berakhirlah sesi taklimat orientasi dan transisi tahun 1 bagi sesi 2022-2023 untuk Sekolah Kebangsaan Bertam Putra. Saya bagi pihak jawatankuasa memohon 1000 kemaafan dan sekiranya ada keterlanjuran percakapan ataupun perbuatan sepanjang taklimat ini berlangsung. Di sebarang persoalan selepas ni boleh berhubung dengan guru kelas anak-anak masing-masing ataupun boleh juga terus berhubung dengan sekolah barisan pentadbir sekolah. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bagi usang kita jawab tadi tu? Ada soalan juga? Jawab soalan tu. Okey, baik. Maaf mohon jangan leave Google Meet. Okey, guru besar akan menjawab beberapa persoalan yang dilontarkan oleh para ibu bapa di bahagian chat. Okey. Jadi saya mempersilakan Guru Besar Sekolah Kebangsaan Bertam Putra Encik Azlizam bin Saleh untuk meneruskan sesi soal jawab. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf saya terpaksa menjawab beberapa soalan. Ada yang menjawab di dalam mesej tu, tapi saya terpaksa menjawab dengan lain. Okey, yang pertama saya tengok tentang jadual waktu, mungkin ada perubahan, saya nak beritahu siap selepas 4 minggu untuk anak tuan-tuan. Kita mungkin ada perubahan dan sebagainya, waktu balik dan waktu hadir tak ada masalah, 7.30 juga. Nah, okey. Kemudian seterusnya tanda nama, tadi ada waris tanya dan ada yang dah menjawab, akan mengikut warna kita, tapi semua akan disediakan oleh pihak sekolah, warna kuning dan tulisan nama berwarna biru, tua, navy. Okey, slide, dah bagi tahu tadi, slide, video semua akan dimasukkan dalam grup kelas masing-masing. Telegram rasmi, okey baik. Makanan, macam mana anak tuan-tuan dan perempuan? Okey, saya faham, itu keperluan yang perlu kita ada, kan? Jadi makanan akan dibeli di kantin. Jangan risau tuan-tuan, saya kata macam tadi, berilah kepercayaan kepada kami pihak sekolah, sebab sejak sekolah ni ditubuhkan, waktu makan anak tuan-tuan pun dijaga. Maksudnya ada seorang atau 2 cikgu yang membantu anak tuan-tuan dan perempuan. Macam cikgu Wan bagi dalam slide tadi, beli makanan, bekalkan duit,
Dan cikgu untuk Pak Minggu nanti, cikgu akan bawa tunjuk kantin, tandas dan sebagainya di mana-mana tempat. Okey? Kemudian tadi ada pertanyaan dah jawab. Semua urusan di kedai buku dan senarai barang keperluan yang perlu diberi dan sumbangan yang perlu diberi pun dah dinyatakan oleh Perlukanan Haiwan Burik tadi. Okey? Nama transport, ada waris tanya, saya tahu. Ada waris tanya, jadi insyaAllah nanti Cikgu Wan akan membantulah sebab Cikgu Wan yang banyak urusan. Dan kalau transport Al-Bashir, bukan saya nak kempen, dia ada transit dia, dia memang ada transport persendirian mereka sendiri. Okey? Nanti saya jawab, Puan Nurul Izzati. Assalamualaikum Cikgu, jika murid positif, hanya selesai kuarantin 18, bolehkah serta yuran dan ambil edah hari tersebut? InsyaAllah boleh, Puan. Ada masalah. Memang saya dah tulis jawab dah. Jika bergejala positif dan sebagainya kena kuarantin, pastikan berada di tempat masing-masing. Janganlah main sekolah juga kan. No? Okey. Saya pun dah sediakan tudung likra tu juga. Memang tidak dibenarkan juga. Ya, ini adalah peraturan KPM, bukan peraturan sekolah. Macam PKM kata tadi. Ya, hanya waktu pendidikan jasmani saja Puan dan co-curriculum. Oh, Puan Zuraini tanya berapa duit perlu disediakan kepada anak-anak? Oh, okey. Selalunya makanan RM2, minuman RM1. Makanan selalunya RM2, selalunya lah. Dan ada pelbagai. Okey. Bagi saya baca dulu apa yang saya tulis. Tadi saya ni, ya. Okey, senarai buku tulis, tadi beli kedai buku 16 hingga 19, Rabu hingga 1. Barang keperluan pun macam tu juga. Guru kelas insyaAllah akan berada dan pastikan tidak akan berlaku kesesakan di dalam sekolah. Dan untuk mengetahui semua juga, saya akan maklum pada pengawal, kemasukan akan mungkin dihadkan kalau terlampau sesak. Kan? Dulu 5 orang saja boleh masuk. Boleh. Tapi kali ini insyaAllah kita bagi lebih lah kan, dalam satu masa. Okey? Tempat cuci tangan. Tadi tengok Cikgu Wan video tadi kan. Waris tahun 1 saya tak cakap tapi saya tak mahu nanti dia terkejut pula kan. Tapi saya nak abang, itulah tadi. Berilah kepercayaan. Berilah sokongan pada pihak sekolah. Bukan 3 di depan tu saja, dan kita akan tambah 3 lagi untuk sambut anak tuan-tuan dan perempuan. Itu dia. Sekolah jaga sampai tahap tu. Anak kami sendiri tak macam tu. Kan? Dan dekat ruang serbaguna, maksudnya dewan terbuka di bawah tu pun tambah lagi 4. Ya, tambah lagi 4. No? Jadi, berapa? 6. Situ 8. Bawah, di aras bawah saja sebelum anak tuan-tuan masuk ke dalam kelas, ada 14 tempat cuci tangan. Sabun pihak sekolah sediakan. Dan insyaAllah untuk mengetahui semua waris, kami pihak sekolah akan sediakan satu botol kecil lebih kurang 50 ml hand sanitizer yang orang kata apa, minimum punya 2 tahap ya untuk anak-anak. InsyaAllah sekolah akan bekalkan untuk setiap seorang satu botol. Lepas tu nanti refill atau beli lain kenalah. Dan saya galakkan tadi, saya ingat mungkin terlepas, tuan-tuan dan perempuan juga boleh sediakan satu handkerchief, sapu tangan, no? Ataupun tisu basah untuk anak-anak. Okey? Dan mask, kalau boleh lebihkan mask untuk anak-anak. Sebab dalam masuk dalam kawasan sekolah, mask kena pakai. Okey? Tadi tak ada soalan tapi saya tanya. Okey, buku bila dapat? Puan Nur Atika, jangan risau. Pastikan kita habiskan 4 minggu dulu. Saya tahu Puan tak sabar dah ni. Kan? Kita akan buat transisi. Buku transisi pun pihak sekolah sediakan, tapi warislah bayar. RM6, RM5. Setelah PJ dah beli, kena beli yang sekolah punya kan? Ya. No? Kita nak menunjukkan identiti kita. Sekolah Kebangsaan Bertambutra. No? Itu kita nak, identiti. Okey? Kelas tadi, Cikgu Wan dah tunjuk video. 4 kelas tahun 1 di aras bawah, 2 kelas tahun 1 di aras 1. Okey?
Okey, lagi. Siapkan anak-anak di rumah tuan-tuan dan perempuan, nak salam, nak peluk, nak cium ke apa ke semua, nak teriak ke apa, nak pakai stokin ke, nak pakai kasut ke, di rumah. Jangan duduk depan sekolah. Nanti jam. Tuan-tuan yang ada anak tahun 2, tahun 3, dia tahu dah. Waktu jam 7.20 sampai 7.30. Memang jam. Okey, bolehkah ibu bapa menunggu anak pada hari pertama? Tak boleh. Boleh di luar saja. Kan? Mask, warna apa tak apa, tapi tak mau bercorak kalau boleh. Ya, yang lebih baik macam saya ni lah. Yang saya pakai ni. Okey. Okey, terima kasih Cik Yahya Fairuz. Yakin dengan sekolah. Yang ini saya Cik Fairuz Yahya kan. Terima kasih. Sebab apa saya terpaksa terangkan, dalam kelembutan mesti ada ketegasan sebab kita tak mahu benda ini berlaku, tak mahu memudaratkan keadaan. Okey? Kasut. Kasut ni tuan-tuan dan perempuan berlaku tau. Okey Ustaz. Kami mata tu Ustaz. Oh, banyak soalan ni kan. Okey, kasut kalau boleh tuan-tuan tandalah di bahagian dalam. Sebab mungkin anak akan bergerak ke bilik kelas. Contohnya macam bilik muzik, perpustakaan, nanti takut tertukar. Ada berlaku. Terima kasih Cik Rozaimi sambil memandu motosikal, menunggang motosikal pun menonton kita punya GM. Okey. Nak dengar apa Ustaz cakap dan cikgu-cikgu lain cakap. Kasut kalau boleh tandalah di bahagian dalam. Ada yang tertukar sampai seminggu baru jumpa. Ada. Ini kita pengalaman di SK Betam Putra. Anak-anak kita tak tahu macam mana. Kan? Dah lah dulu macam kita boleh mak pak boleh tunggu tepi kelas. Kan? Lah ni tak boleh. Tak boleh masuk kawasan sekolah lagi pun. Kan? Ini bukan arahan saya dah. Jangan kata rusak ni kejam lah tak bagi kami. Dah lah anak sulung kami. Anak pertama sekolah. Kan? Bukan macam tu. Okey? Okey, tanda nama dah sebut, select semua. Nama. Okey. Okey. Tempat duduk dalam kelas akan ditentukan oleh guru kelas kan cikgu? Ya, yang itu jangan risau puan. Kami bukan nak kata nak hebat. Puan mungkin seorang pendidik kan? Kami akan tentukan kalau boleh yang paling tinggi di belakang lah. Kan? Tuan dan abun tu di depan. Sebab ada mungkin yang abun. Ada peraturan khas ke untuk cermin mata? Yang ni buat masalah, belum ada peraturan cermin mata. Ya, kalau boleh bingkai hitam lah puan. Ya, puan ni. Okey, Puan Azura tanya, cikgu baju sukan kena salin kat sekolah atau pakai dari rumah? Saya faham. Puan Azura anak pertama saya rasa ni, kan, Ustaz tu menjawab, tak apalah kan. Pakaian sukan untuk anak hanya waktu PJ. Pakai di rumah siap-siap puan. Tak perlu dah salin. No? Kita ada tempat salin tapi memang tak salin lagi lah di sekolah. Kan? Kecuali anak berlaku kecemasan. Kalau anak tuan-tuan dan perempuan ada masalah untuk menjaga kebersihan diri, sila maklum pada guru kelas masing-masing. No? Ada berlaku. Bolehlah simpan dalam beg dia satu track shoot, maksudnya baju sukan dan track shoot tu untuk persediaan diri. Ada yang tak tahu nak buka seluar pun ada, saya faham. Saya cerita berdasarkan pengalaman. Tudung sekolah kalau pakai macam dalam pra boleh lah. Tak boleh Puan Rita. Dia. Ustaz cakap berakhir kan. Pakai yang macam PKM cakap tadi. PKM dah berulang sebut tadi. Okey? Dan segala video sidang slide ni akan dimasukkan sekali lagi untuk pemahaman tuan-tuan dan perempuan. Jika ada pertanyaan lain, kita akan jawab dalam grup dan sebagainya. Kalau tak mau, kalau segan, bolehlah personal. Tak kira guru kelas ke,
penungkanan ham ke ataupun tak boleh juga gusap sendiri ya kan. Kalau gusap dia semua dekat ya. Saya bagi siap. Okey, itu saja daripada saya. Saya ikut ada soalan. Okey, ada lagi. Selepas tempoh transisi buku akan dibawa semua oleh murid. Okey, bagus. Terima kasih Encik Rani. Buku akan dibawa berdasarkan jadual selepas transisi nanti. Kita tak ada tempat simpanan buku sekolah. Seperti mana yang saya beritahu awal tadi, kelas kita ada 18 kelas dan kita akan guna 15 dan tahun depan kemungkinan akan berlaku 2 sesi kemungkinan saya kata kan. Ramai sebab ni betam dana nak masuk kita sebab kita pagi saja. Nak abang, kita dalam ni orang yang betam dana pun ada. Kan? Tapi keutamaan kita kepada penduduk bandar Putra Betam dan Mekarsari. Tempat penyimpanan buku belum ada di sekolah. Kalau nak sedia pun dekat mana kita nak letakkan. Kan? Macam YB MK cakap tu nak sediakan lokal. Boleh cakap lah kan, itu dasar, saya tak tahu. Saya hanya menjalankan amanah sebagai ketua jabatan di Sekolah Kebangsaan Betam Putra. Cakap apa yang saya nampak di sini. Okey, ada apa persoalan lagi? Sebelum kita tutup, dan saya serah sekali lagi pada pengurusi majlis, Teacher Nurul Hasni. Alhamdulillah. Jawab persoalan itu. Kita ada sponsor lah, Cik Fairuz. Boleh, Alhamdulillah kalau ada Cik Fairuz faham lah kan. Cik Aslan ni, Cik Fairuz ni, saya tahu seperti ni. Kan? Okey, terima kasih Tuan JB. Alhamdulillah. Jelas, perhatikan nanti untuk lebih jelas lagi, tengok slide, tengok video yang kita akan salurkan sekali lagi. Video tu daripada tak ada suara, insyaAllah ada suara. Kan? Memang ada suara, dalam DM tak ada suara. Nak bagi puan, tuan, tengok video tu betul-betul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Minta maaf jika terkasar bahasa yang mana lemah daripada diri saya, yang banyak baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih kepada Tuan Guru Besar Encik Azizan bin Saleh. Okay, baik. Dengan berakhirnya sesi soal jawab dari Tuan Guru Besar tadi, maka berakhirlah sesi taklimat untuk hari ini. Sebarang persoalan tambahan selepas ini boleh berhubung dengan guru kelas anak jagaan masing-masing. Lagi sekali saya ingatkan, segala makluman yang disampaikan pada hari ini iaitu slideshow dan juga tayangan video akan dikongsi semula dalam grup Telegram rasmi sekolah dan juga grup Telegram rasmi kelas masing-masing. Okey, saya mewakili pihak jawatan kuasa sekali lagi mohon maaf atas segala kekhilafan ataupun keterlanjuran kata daripada pihak kami SK Betam Putra. Sekian. Salam hormat, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.